beberapa saat saja lagi. Kepada penonton yang ada di dalam siaran langsung, jangan lupa untuk bantu like, share, tap dan sebagainya. Jangan lupa untuk follow juga, supaya korang tahulah bilanya. Sebab dah 6 tahun dah, semua masih lagi tanya perkara yang lebih kurang sama. Live di mana? Harap korang boleh share lah benda ni, bagi tahu rakan-rakan korang. Live akan berlakunya di page rasmi lah PUBG Mobile Esport Malaysia ke, di TikTok, di YT, di FB dan sebagainya yang adanya live stream ini. Dan flight path kita kali ni baik sekali lagi. Flight path kita seimbang seperti flight path sebelum ini, tak silap saya. Ianya akan bermula daripada sebelah kiri Gatka, kawasan barat ke timur. Straight dah, lebih senang duit. Dia macam dah boleh dianggap sebagai satu straight line. Pygmy akan turun di bahagian persisiran pantai. Geek Fam, Fairy Pier dan juga Rumah 12 akan diambil oleh mereka untuk Pygmy. Sebab hari ini Primos dan juga Quarry tak ada Vampire, so mereka boleh take over kawasan itu untuk last chance ini. Sebenarnya esok baru fikir balik, oh drop spot mana yang kita kena ambil, boleh buat adjustment, boleh buat penambahbaikan dan seterusnya. Infinity ambil Jogopol, Face Clan pun ada di kawasan Jogopol tapi lebih ke kawasan kontena. Di Pekado tadi ada perlawanan, tapi kali ini Roy mengambil keputusan untuk tidak pergi ke, maafkan saya, bukan Pekado, Pochinki. Roy tidak pergi ke Pochinki, sebaliknya mereka pergi ke sebelah utara. Dan bulatan kita nampak gayanya akan berlegar-legar juga di sebelah Jogopol dan juga shooting range bersama-sama dengan ruins tersebut. Yo, betul. Ya, kalau Roy berada di titik pertengahan kali ini, tapi mereka jauh di antara satu sama lain. Itu akan menjadi satu kebimbangan kalau secara tiba-tiba salah seorang pemain mereka dicari ataupun dijumpai. Pemain seperti Face yang ada di kawasan Jogopol tersebut, Infinity, di area hospital ini. Namun silence untuk Roy. Dah menjumpai satu kenderaan dan terus saja bergerak. Kali ini mereka tak ada satu spesifik tempat untuk mereka turun. Turun di perumahan-perumahan kecil saja setelah mereka anggap susah dah ni nak fight mana-mana tim. Kalau boleh kita buat cara macam ni je lah yang mungkin akan mendatangkan hasil yang lebih lumayan daripada Roy. Dan untuk BTR pula, menyaksikan pada Genforce untuk pasukan BTR Red Alien. Belum jumpa apa-apa lagi. Ada satu car tapi dibiarkan saja. Sebab kata ada siapa pun turun di area mereka, tidak akan menjadi masalah lah. Manakala untuk PA pula sekarang ni naik ke arah Stelber mungkin untuk mengambil loot-loot daripada pasukan mereka. Tadi pun mereka terkeluar di area-area situ juga. Sekarang ni mereka akan pergi naik ke atas sana untuk ngumpul segala-galanya. Manakala untuk pasukan Alter Ego di area Lipovka, 27-73, 46 mata yang memisahkan antara PEA Barus dan juga Todak dengan 4 pusingan berbaki. Memang ini adalah antara pusingan yang penting lah untuk mereka terutamanya, sebab jurang mata itu terlalu besar. Mereka kena dapatkan satu pusingan itu on average, bukan setakat 10. Sebab kalau 10 tu mungkin baru dapat kerja Todak. Mereka kena dapatkan on average mungkin 15 mata per pusingan. Bukan satu tugas yang mudah untuk PA Barus. Untuk U2O2, sedikit rapat lah mereka dengan Todak, dengan Pygmy lah kan. Nombor 7 mereka mereka ketinggalan 38 mata di belakang Pygmy. 38 mata masih lagi boleh kalau dapat 2-3 good game. Tapi masalahnya sekarang ni untuk U2O2 ni, diorang konsisten dapat mata 4-3. Tapi bukanlah satu mata yang banyak. Seperti kalau kita lihatkan U2 Lines dapatkan 14. Tadi pun dapat berbelas juga mata untuk Sunhawk. Untuk U2O2 itulah mungkin yang perlu untuk ditambah baik oleh mereka. Ya, di mana mereka ada je mata singkir bagi kebanyakan game. Antara perubahan yang mungkin kita akan lihatkan nanti, Todak, pergerakan dilaksanakan pada Cleon. Masih lagi di stage yang pertama. Awal juga sebenarnya Todak satu rotasi dan mereka
sepertinya nak pergi ke arah Yasnaya. Mungkin nak terus naik ke bahagian atas. Selatan tak berapa saya ingat. Mungkin ada di bahagian utara ini. Buatkan pasukan Tudak bergerak paling awal terlebih dahulu. Manakala anda boleh lihatkan daripada Yummy untuk Boom Esport. Kenny berada di kawasan Ruins. Manakala daripada segi kelengkapan tidaklah begitu... Kenny? Ni apa, begitu full sangat kat sini. Kenny? Ya, awak sebut Kenny tadi? Apa nama dia? Kau nak rujuk kepada Yummy? Yummy. Saya ada sebut Kenny ke? Ya, awak sebut Kenny tadi. Jauh lah, aku rasa aku rabun lah. Yummy. Tapi aku rasa aku tak sebut. Tapi gila kot. Ini memang jauh sikit, tak apa. Ruins akan diambil oleh Boom Esports. Untuk Boom ni kan, diorang punya prime tu adalah ketika mereka ada yang mereka dapat juara PMPL Indonesia, kemudian mereka perform juga di PMSL. Lepas tu ada Hexstars di dalam pasukan mereka dan beberapa lagi pemain lain. Boboho pun ada di dalam pasukan mereka. Tapi ramai juga end up berhijrah ke MOV GPX. Sekarang ni ada juga pecahan-pecahan dilakukan. Tu boleh dikatakan antara line up yang solid lah untuk mereka. Tapi kita pun tak tahu apa yang terjadi dalam pasukan. Kadang-kadang adalah tu sebab kenapa suatu keputusan diambil. Sama ada keputusan itu diambil oleh organisasi atau keputusan itu diambil oleh pemain itu sendiri. Tu, tapi untuk Creed yang lihat di sini Chiwi bersama dengan Voke OP dalam pergerakan menuju ke kawasan yang belum pasti lagi ke mana. Sebenarnya mencari juga. Ini masih stage yang pertama. Tapi banyak sebenarnya pasukan yang melakukan rotasi-rotasi daripada tadi. Menunjukkan yang game kita mungkin akan jadi lebih kurang seperti tadi. Banyak pertempuran awal bakalan berlaku apabila bulatan muncul. Selepas ini Roy balik-balik ke perumahan ini di mana Tas sama dengan rakannya dua. Tapi rasanya tadi dia dah sempat ambil beberapa barangan kat sini. Mereka kembali mungkin disebabkan tak cukup kot di area-area yang lain mereka cari tadi. Paling tertinggi adalah Alliance kita ini dengan 97 markah. Kalau game ini tak ada markah skor-skor yang 3, mereka akan pecahkan 3 digit dari segi pemarkahan untuk last chance kita. Untuk group stage ada 3-4 pasukan dah yang dah ada lebih kurang 3 digit markah ni. Tapi kita tahu poin ni dia bukan bersaing dengan top 8 tu pun. Top 8 tu cerita dia orang dah habis lah untuk group stage. Even though Yudo Lions dapat poin mungkin lebih tinggi daripada RRQ Ryu sekalipun, kita tahu itu adalah kerana mereka ada lebih 6 pusingan kan. So cerita semalam dah habis malam. Cerita hari ini 8 daripada 16 pasukan ni sahaja yang akan pergi ke Super Sunday. Sekarang ni benchmark dia adalah antara Todak dan Creed VIP 73-71 untuk mereka. Dengan boleh dikatakan mungkin satu pusingan lagi mereka boleh menarik nafas lega. Mungkin kalau FaZe Clan tak dapat chicken. Sebab FaZe Clan punya jurang dengan Creed VIP ada juga dekat situ. 14 mata antara mereka yang terpisah. Tapi kalau FaZe Clan dah start dapat momentum, itu yang menjadi masalah lah. Tapi ini adalah bulatan yang dia orang suka buat benda last minute, Sul. Siapa? FaZe Clan, betul. Ingat tak mesti lepas Sam9 tak lepas sebab FaZe Clan kan? Dekat Map Miramar waktu tu. Ya, memang FaZe Clan ni satu pasukan yang berbahaya sikit lah, especially melibatkan saat-saat terakhir ini. Tiba-tiba waktu tu 20 lebih kill. Betul tak? Betul. Kau. Satu ketika dahulu. Ada tembakan dapat didengari ketika ini daripada arah Big Me punya. Mereka sedang berada di hujung belatan. Dan yang mereka lihatkan ketika ini adalah Infinity. Yang ada 2 sahaja pemain mereka dalam perumahan tersebut. Pergerakan lakukan ke satu perumahan yang lain. Tidak mempanjangkan isu nampak gayanya. Mereka tak mahu untuk fight terlebih dahulu. Dan memang masih lagi ada 64 orang pemain yang berdiri dalam permainan sekarang. Wah, kali ini perlahan. Sangat-sangat perlahan game kita. Selepas tadi punya wrangle tu tak tahulah. Tapi boleh jadi juga sebab bulatan itu tarik awal ke kawasan Stolber Kameshki. Kawasan tu tak banyak sangat pun tempat bermain. Kebanyakannya adalah kawasan terbuka, kawasan bukit. Ada compound pun boleh dikira pakai jari. Dan itu memudahkan pertarungan untuk berlaku dengan lebih awal. Tapi pada waktu ini Pygmy cantik sekali layering yang diambil oleh mereka pada waktu ini. Mudah untuk melihatkan 2 orang main Infinity tapi malangnya Joe Branke.
Tembakan yang kurang tajam dekat situ untuk menghabiskan Logan. Terpaksa untuk dibantu oleh rakan pasukan dia iaitu Billboard dengan Logan. Telah pun selesai untuk melakukan healing sebentar tadi. Itu menyebabkan dia masih lagi belum terjatuh. Tapi ada bantuan pula datang daripada drone. Dengan Billboard pun sekarang ini akan mengangkat kembali rakan pasukan dia. Molotov susulan yang baik. Menyebabkan Infinity tinggal 2. Betul, dan lihat kalau kedudukan B11 juga telah pun dikenal pasti dia bahagian mana. Dia cuba untuk melakukan satu backstab. Tapi backstab ini tidak menjadi. Apabila tembakan daripada jarak jauh ini juga. Bersama dengan Joe Branky. Bantuan yang baik, lobby. Datang-datang nyawa tinggal setitik. Dan daripada jauh. Terus ke lobby. Infinity. Semua lesap. Pastinya tidak disangka oleh Infinity. Mereka tahu 3 orang pemain itu ada di kawasan bukit. Tapi langsung tidak mereka sangkakan bahawa Vexi ada di belakang dan akan melihatkan segala-galanya. Satu lagi game yang tidak menjadi untuk The Infinity. Sedikit berbahaya untuk mereka. Sebab sekarang ini mereka akan tinggal 3 saja lagi peluang untuk kejar. Tapi satu push yang baik sebenarnya daripada Pygmy. Saya rasa lepas mereka dapatkan chicken dinner tadi kan Amy? Dengan 13 mata singkir. Itu maksudnya mereka dapatkan ekstra 23 mata kan? Mereka terus naik ke dalam top 8. Dan saya rasa itu betul-betul memberikan mereka suntikan semangat sekarang ini untuk take fight. Yang mana yang boleh mereka fight. Sebab tadi pun mereka terus saja pergi ke arah Infinity. Betul. Mereka dah tahu dekat mana. Tapi diorang mungkin nak check dulu rumah sebelah tu kan. Kok ada orang. Bila dah tahu rumah tu kosong. Pergi terus. Tak cakap banyak. Terus pergi. Dan perkara yang paling best sekali dalam pelanggaran itu adalah mereka tak hilang sesiapa. Walaupun boleh dikatakan kedudukan pemain-pemain Infinity agak berpecah tadi kan. Backstab yang cuba dilaksukan oleh Beer 11 tak menjadi juga. Walaupun setup mereka lebih cantik lah. Lagi-lagi dengan kedudukan seorang pemain Pygmy tu yang jauh. Untuk melihatkan ke semua arah. Ya, Vexi. Tapi Creed VIP dan juga Geek Fam agak dekat. Cuma Creed VIP memilih untuk naik ke bahagian atas bukit. Bakalan berlawan dengan FaZe Clan. Audrey cuba untuk mengganggu daripada bahagian jauh. Tapi ada pokok yang menghalang pemandangan mereka daripada Creed VIP. So, sekarang ni kita akan lihatkan perlawanan di kawasan bukit. Tusk telah pun dijatuhkan oleh Tam. Di kawasan Simpang 3 berdekatan dengan Jogopol Container. 4 lawan 4 pada waktu ini. Zuxi dapatkan Frenzy di bahagian berbeza. Kawasan ini akan dihujani dengan bom tangan. Tetapi adakah kedudukan Creed ini akan berjaya untuk dijatuhkan terus? Di mana kalau anda lihat kan, dia dah tinggal 1 saja bom tangan untuk dibaling ke bahagian bawah sana. Di mana pemain ini tak dapat sesiapa pun di bahagian bawah. Kayaknya perbukitan ini belum lagi ada pertumpahan darah yang terjadi. Hanya mampu untuk membaling beberapa bom tangan sahaja. Impro nyawanya. Sekarang dia pula nyawa agak rendah. Tapi lihat kalau PA berhadapan pula dengan AE. Posisi yang terlampau mudah sekarang ini untuk Alba mendapatkan kejatuhan ini. Tetapi terpaksa untuk reload pula. Dia dah tahu dekat 2 orang pemain ini berada betul-betul di bahagian belakang beliau. Tetapi Hans For You dapat 1. Lex jatuh. Seorang lagi jatuh. PEA rata kemas. Di tangan Alter Ego. Dibutakan. Tetapi tiada sesiapa pun yang akan datang. Sekarang ini mereka ada masa yang begitu banyak untuk mereka reset kembali. Cuma Todak rupa-rupanya ada. Dekat sini ada Ikleon. Menunggu saja waktu yang paling sesuai. Untuk rekan-rekan mereka baru saja bersenang lenang untuk mengutip segala-galanya. Bukan setakat Todak. Malahan ada juga BTR yang memandang berjarak jauh. Ada tembakan juga. Terus dilepaskan daripada mereka. Namun ketika ini disebabkan bulatan kita mengecil, mereka akan bergerak masuk ke bahagian dalam bulatan buat masa sekarang. Kak fight ke ini. Tapi sekarang daripada bulatan, arah mana circle kita? Di pertengahan FaZe Clan ada circle. Creed VIP ada circle. So Creed VIP betul-betul di pertengahan bulatan kita buat masa sekarang. Cuma selepas ini FaZe Clan mungkin akan dilawati oleh Pygmy. Mereka pun macam nak naik bahagian atas gunung ini. Bulatan sukar ni sebenarnya Amy.
sangat kurang tempat untuk bermain. Melainkan kalau menyelit di kawasan bukit. Tapi itu bukanlah satu perkara yang mudah. U2O2, Abi ditekan, terpaksa untuk berpusing-pusing. Depan dia ada Boom. Dia nampak kelibat Yami, tembakan dilepaskan tapi tidak berjaya untuk menjatuhkan Yami. Yami berhenti di kawasan kompon ini tapi Abi dikesan oleh Ponbit. Tiket sukar untuk diselamatkan oleh rakan sepasukan pada waktu ini. Keluk dapatkan Soas. BTR akan melanggar ke arah Talon. So, banyak pertarungan terpaksa untuk dilakukan sekarang ini sebab tak banyak tempat untuk dimainkan. Nak tak nak mereka kena pilih untuk lawan juga. Betul, Talon. 2 orang pemain mereka jatuh. Untuk BTR 1 saja jatuh. Tapi lihat kalau Linux berjaya untuk dihabiskan terus. Mungkin Talon tenang di baling satu lemparan bom masak bahagian belakang tadi. Tak apa-apa pasti. Tapi Satar dia dapat pemain ini. Walaupun ada bom tangan yang dilemparkan ke sini. Satar masih ada. Tenang untuk mereka. U2O2 ada Razor. Razor ditekan saya berapa ramai. Tembakan daripada bahagian yang berbeza. Frenzy perlu untuk reload terlebih dahulu. Cantik. Tetapi dapat begitu baik sekali daripada siapa ni? Yan ke? Yan. Abi. Satu je yang tinggal untuk O2. Dan itu adalah jumper. Dan kalau jumper boleh datang secepat yang mungkin dia boleh menyelesaikan perlawanan yang berlaku di kawasan ini. Di mana informasi telah pun diberi. Bom terus saja dibaling ke bahagian hadapan ketika ini. Jumper pegang M4 ini. Tetapi Revival berjaya untuk dilaksanakan. Rata untuk U2O2. Tapi yang pedihnya adalah 3 pemain dah jatuh tadi. Dan sekarang ini Boom dapat mengangkat ketiga-tiga pemain yang jatuh tersebut. Itu adalah mata-mata yang diperlukan oleh U2O2 untuk mereka bermain di Super Sunday. Dan sekarang ini peluang mereka semakin kelam. Dengan kegagalan mereka mengutip mata langsung daripada pusingan kita kali ini. Tapi Creed VIP kali ini Voki dah pun dapatkan 1. Mereka cuba untuk mencari pemain Face Clan yang lain. BTR dan juga Talon juga tak habis-habis berlawan lagi. Ataupun mungkin Talon dah pun rata. Tapi juga ditunjukkan kepada kita pada waktu ini adalah U2 Alliance. Yang jatuh satu demi satu. Tinggal Jimmy berseorangan saja mungkin. Ya betul, tinggal Jimmy berseorangan saja di bahagian bawah. Kedudukan Jimmy telah pun dikesan oleh Erzi. 1 lawan 1. Jimmy ditembak, Jimmy terbuka. Jimmy ditekan dan digegarkan oleh satu bom tangan dekat situ Erzi. Tapi tak ada tempat untuk dimainkan oleh Jimmy. Terkeluar juga U2 Alliance pada waktu ini. Sakitnya kalau terkeluar kemudiannya dah dapat banyak mata kejatuhan. Macam inilah Zerzia dapat angkat kembali pemain-pemain yang jatuh. Tapi Geekfam cuba untuk mengganggu pemain Zerzia. Dah lebih daripada 3 dah boom dibaling. Tapi belum ada siapa yang dapat dihabiskan terus. Creed mereka mempunyai peluang kemenangan yang lebih tinggi tadi. Tapi secara tiba-tiba 2 orang pemain mereka jatuh. Iron diantar ke hadapan untuk menyelesaikan pemain ini. Namun Iron sedikit ragu-ragu dengan diri beliau. Dia ada DBS di tangan. Dia boleh je nak lawan. Nampak gayanya Iron mungkin dia ditugaskan untuk membeli masa sahaja. Di mana Face hanya tinggal seorang saja lagi sekarang ini. Iron bom tangan depan muka selepas ini akan dibaling. Iron masih lagi dalam keadaan yang baik. Dia tembakan ke arah Honzan. Iron pergi ke depan memberikan bantuan. Kawan dia telah pun mula untuk datang. Pemain ini tak ada DBS tetapi daripada bahagian belakang. Bantuan diberikan oleh Pygmy sebenarnya. Face Clan rata dengan hanya 2 mata singkir sahaja. Ya, Pygmy masuk ke kawasan bukit tersebut pada timing yang tepat. Tapi sekarang ini BTR selepas mereka lawan dengan Talon. Mereka akan berjumpa pula dengan Boom. Yang telah pun selesai untuk melakukan reset. Tapi pada waktu ini kita lihatkan satu main Boom akan jatuh Yami. Meninggalkan Razy dan mungkin 2 orang lagi di bahagian belakang sana. Tapi Razy juga berjaya untuk dijatuhkan oleh Lapar. Kali ini Lapar kelaparan. Beberapa pusingan lah, bukan beberapa pusingan. Beberapa hari ini kita lihatkan Lapar sedikit kurang menyengat. Tetapi pada waktu ini Lapar memainkan peranan penting juga kepada Boom. Mungkin bakalan diratakan dan sekarang ini Zuxi terus saja pergi ke bahagian hadapan. Mereka tahu kedudukan satu orang pemain Boom tersebut. Dia akan dilepaskan. Frenzy cuba untuk dicari. Hilang separuh nyawa. Tapi Frenzy pergi ke depan. Mungkin akan memberikan diri beliau kepada pasukan lain. Tidak. Zuxi dengan tembakan yang lebih tajam. Pemain veteran ini masih lagi berbisa. Benar sekali tapi lihatkan Snipe berjaya untuk meletupkan pula. Pemain Zerzia mereka Silas dapatkan Satar. Damrut dapatkan satu pemain daripada Zerzia. Kedudukan Gemforce agak baik tadi memberikan damage begitu banyak kepada pemain-pemain Roy. Namun sekarang ini Roy ada peluang kembali untuk Nguyen. Heal up kembali nyawanya kepada 80% mungkin ke 100%. Mereka lebih BTR. Bina laluan untuk masuk ke dalam belatan yang seterusnya. Audrey dah dapatkan Shapa.
Limbo dapatkan Starless lebih. BTR tekanan daripada Geek Fam dan juga Roy. Mungkin agak sukar ketika ini, tapi GenForce tetap tenang. Dapat satu pula tu kepada pemain Roy. Ya, walaupun sebenarnya BTR yang ditekan. Kalau ikut dari segi bulatan ini dan juga kedudukan bulatan yang seterusnya, Roy ada slight advantage sebab mereka ada kedudukan yang sedikit tinggi berbanding dengan BTR. Tetapi kita tahu pengalaman pemain-pemain BTR ini ada, mungkin boleh membantu mereka. Dengan Roy masih lagi dalam keadaan khawatir dan juga teragak-agak sebenarnya. Walaupun tadi beberapa kali mereka menjatuhkan pemain musuh. Geek Fam cuba untuk menembak BTR daripada bahagian jauh. Audrey sebenarnya yang dihantar untuk melakukan pengacauan tersebut. Dan ini adalah Geek Fam yang biasa kita kenal. Mereka suka buka, kemudiannya agak aktif untuk melihatkan ke kawasan sekeliling. Mungkin mereka dah dapatkanlah apa yang mereka cari-cari, yang hilang daripada mereka selepas mereka dapatkan chicken dinner semalam. Benar sekali Nguyen. Dia berpusing-pusing dapat satu, tetapi dia akan ditembak. Itu laser sekali oleh Zuxi. Zuxi di tengah. Zuxi mungkin boleh dapat 3, tetapi ada seorang pemain di bahagian kiri yang mengakibatkan dia jatuh, tapi Tas juga jatuh. Lapar pemain yang terakhir. Besit terus dipegang terlebih dahulu. Pemain ini nyawa tidak ada langsung. Namun Lapar dah ada nyawa yang lebih banyak. Dia ada DBS. Dia akan end terlebih dahulu. Oh, itu adalah info sebenarnya. Info untuk dia tenang terlebih dahulu. Dia pergi ke depan. Nampak tak kena. 4 bola dia tidak kena. Akan membenarkan Roy menang perlawanan ini. Oh, pedihnya Amy. Nyawa rendah dia dah selesai. Untuk hilap diri dia Lapar. Tetapi tembakan DBS yang gagal untuk mengenai langsung kepada pemain Roy menyebabkan sekarang ini Roy boleh angkat kembali pemain yang dah jatuh. Boleh kembali semula kepada 3 orang pemain. Todak masih lagi ada sekarang ini. Todak dengan 4 orang pemain. Geek Fam pun 4 orang pemain. Peluang yang agak baik untuk pasukan Malaysia. Tapi Pikmi betul-betul selepas game chicken dinner tadi, sekarang ini mereka akan meneruskan pencarian mata demi mata demi mata. Dengan mereka ada 9 mata singkir, mereka juga ada full squad. Salah satu pasukan yang berkemungkinan untuk mendapatkan chicken dinner pada waktu ini. Tapi tim Malaysia akan lawan dengan tim Malaysia. Todak berlawan dengan Krip VIP. Cui. Cantik tembakan yang dilepaskan oleh beliau. Yang benar sekali dengan sekarang ini Todak tinggal 2 sahaja. Mereka akan ditekan kedudukan Tam. Ain berada bahagian atas melihatkan pula kemarahan Geek. Tapi Roy, seorang pemain mereka jatuh. Biarkan saja. Ada tembakan berterusan yang begitu baik sekali daripada Audrey. Dambrut nak selesaikan pemain itu. Tapi tak boleh. Dia kena reload terlebih dahulu. Audrey tetap meneruskan tembakan tersebut kepada pemain Roy yang sekarang ini Silence akan cuba untuk mengangkat rakan dia. Tutupan kenderaan telah pun berjaya untuk dilaksanakan. Tapi pemain yang terakhir masih lagi belum dihabiskan ketika ini. Tapi Audrey selesai. Dambrut dah selesai segala-galanya. Rata untuk Roy. Satu burst fire secara rampang ke dalam kawasan asap tersebut. Tepat-tepat mengenai pemain terakhir daripada Roy. Dan sekarang ini kita lihatkan 3 pasukan Malaysia ada pada bulatan yang akhir ini bersama-sama dengan Pikmi dari Indonesia. Tahap malangnya telah pun diletupkan oleh Billboard di bahagian low ground sebentar tadi, meninggalkan Cleon berseorangan. Tapi dari segi nombor, Geek Fam masih lagi ada juga bersama-sama dengan Pikmi 4 orang pemain. Creed VIP. Tak pasti bila mereka hilang 1 orang pemain, tadi mereka masih lagi ada 4. Mungkin ditekan pula oleh Todak. Tetapi sekarang ini Geek Fam dah pun sampai. Creed VIP kena berhati-hati. Oh, Aizin nyawa setitik saja, tapi bokeh tembakan itu tak mengena pula untuk beberapa bullet yang seterusnya. Dan dikala Dambrut, DBS jarak dekat pun sakit, DP jarak jauh pun sakit. Kedua-duanya sakit untuk pemain ini. Tapi Pikmi paling untung sebenarnya memang Pikmi daripada tadi. Mereka ada di titik pertengahan belatan. Kita di tempat yang paling tinggi dan mereka boleh selesaikan sekeliling ini sambil senyum saja. Lagi sekali Pikmi buat benda sama. Dia tak masuk campur selagi tim depan ni tak lawan. Sebab dia tahu ini dah saat-saat akhir dah. Oh, 2-3 pasukan ini confirm akan lawan sesama mereka. Dan pada ketika Creed VIP dan juga Geek Fam berlawan, waktu itulah Pikmi terus sahaja pergi ke bahagian hadapan dan sekarang ini mendapatkan mungkin 1-2 mata tambahan untuk pasukan mereka. Tapi Creed VIP dan juga Todak masih lagi ada seorang pemain. Cantik persembunyian yang dilakukan oleh Cui. Bersemadi dengan bagi yang dimiliki. Cuma perkara tersebut telah pun dibaca oleh Aizin, memberikan satu lagi mata tambahan kepada Geek Fam, Tim G. Ya, Geek Fam. Mereka juga masih ada keempat-empat pemain. Tapi sekarang ini perlu untuk difokuskan bukan setakat sahaja Pikmi. Tapi pemain terakhir ini, Cleon. Memang dia, kalau nak katakan survival yang paling lama memang dia. Tapi Circle
Masih stage yang ke-6 rupanya Sol. Ya. Weh, laju lagi laju mungkin game ini daripada tadi. Dia macam last tu dia macam pecut 100 meter terus tinggal 3. Tapi masalahnya mana nak main? Betul ada bukit ni, tapi mana je tempat untuk dimainkan. Betul. Takkan nak korek pula bukit ni kan? Ya betul. Sebab itulah kalau kita lihatkan permainan kita menjadi sedikit laju kali ini, tapi apapun memang tidak banyak sangat tempat untuk dimainkan. Cleon, kedudukan beliau telah pun dihidu oleh pemain Pikmi. Dia cuba juga sedaya upaya untuk mencari ruang untuk beliau menyelit masuk ke dalam bulatan yang seterusnya, tapi bukan satu perkara yang mudah sebab kalau kita lihatkan kepada bulatan, Cleon kena pergi ke arah Pikmi, betul-betul dekat area Pikmi tu baru dia dapat masuk ke dalam circle. Circle pun masih memihak kepada Pikmi bersama dengan Geek Fam. Cuma itulah tempat lebih tinggi memang milik dia. Akhirnya ketika ini Cleon telah pun dihabiskan. Itu bermakna hanya 4 berbalas 4 situasi yang ketika ini. Drone cubaan untuk menembak salah seorang pemain Geek Fam. Mungkin sekarang ini perlawanan bakalan dilakukan terus. Jobranki pegang DBS, dapat satu, mencari yang kedua, dapat kedua-duanya. Dua pemain jatuh, jadi itu bermakna tanda-tanda untuk mereka terus bermain agresif. Mereka dah tahu ini peluang yang terbesar untuk mereka dapatkan kemenangan winner Chicken Dinner. Jobranki ada bom lagi untuk dibaling ke bahagian bawah. Aizin cuba untuk melarikan diri ke tempat dia lebih selamat, tetapi sukar. Tapi lihat kalah kedudukan yang dimiliki oleh Audrey. Begitu padu sekali. Dapat dua kekuatan sekarang ini dapat lihat kau lagi. Mereka mungkin boleh reset kembali kepada dua pemain, tapi Aizin nyawa tak banyak. Dua berbalas dua. Apakah yang mampu untuk dilakukan? Dia jatuh terlebih dahulu. Audrey hanya di UMP saja di bahagian bawah, tetapi mampukah dia? Tak mampu. Dan Chicken Dinner buat kali yang kedua untuk Pikmi berterusan daripada mereka, pasukan dari Indonesia ini. Tengok dia punya satu sponsor tu. Ajaib. Ajaib bro. Memang gameplay yang ajaib daripada Pikmi. Walaupun mereka sebenarnya bukanlah pasukan yang berada di dalam top 8 di Last Chance ini pada permulaannya. Tetapi kejayaan mereka dapatkan dua winner Chicken Dinner. Inilah yang kita cerita ini. Sebenarnya tim-tim di Last Chance ini kalau mereka betul boleh dapatkan Chicken Dinner, itu akan memudahkan sebenarnya perjalanan mereka untuk berada di dalam top 8. Tetapi lihatkanlah 16 mata singkir untuk Pikmi.